Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah waftah 'alaina futuhal 'arifin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'du qala al-musannif Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka selepas daripada kita selesai dah mentamatkan dan khatam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, maka hari ini sambung daripada situ kita mari kira cara pula dah tentang kisah seorang Nabi yang mulia. Bahkan dia ni dah dia panggil apa sebanyak-banyak sepanjang-panjang kisah ataupun cara dengan halusi sungguhnya Nabi ni dah. Nah, banyak sekali yang datang cerita ya dalam Quran. Nah, itu dia, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa ni ialah nama dia Musa bin Imran. Ayah yang nama Imran bin Qahath bin Azar bin Lawa bin Yaqub. Kalau gitu Nabi Musa ni dia daripada ayah dia ataupun cikgu nenek dia ni ialah saudara Nabi Yusuf. Kakak Nabi Yusuf hak 10 orang tu, maka le 10 orang seorang nama Lawa. Nah, ataupun Lawi. Maka daripada anak cucu dia maka keluar Nabi Musa alaihi salam. Maka sebelum daripada kita nak bercara tentang Musa terus, nah, itu dia apa tak berlaku, ke mana, dan sebab apa. Maka di sini ada sikit sebanyak daripada muqaddimah supaya kita dapat tahu suasana yang sebab apakah berlaku semacam itu. Sebagaimana telah cerita kepada kita Al-Quran Al-Karim, iaitu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keturunan Nabi Yaqub ni ataupun dikenal dengan orang panggil Bani Israel ni, gapo Israel itu nama bagi Nabi Yaqub. Nabi Yaqub nama dia nama Israel. Maka anak cucu dia, anak dia 12 orang. Ada dia 10 orang. Nah, bagi isteri yang pertama dan 2 orang bagi isteri yang kedua ni. Maka demo ni 12 orang ni berumah tangga dah, maka orang panggil beranak bercucu, maka semua ni anak cucu ni lah orang panggil apa, anak cucu Israel. Maka jangan Bani Israel siapa kepada hari lah ni. Maka asal demo ni daripada Nabi Ishaq dan Yaqub. Itu Nabi apa? Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Maka Nabi Ibrahim ni dan juga Nabi Ishaq dah tempat dianya ialah di Palestin. Nah, itu dia, iaitu tempat yang dijajah oleh Israel sekarang ni, dari tanah Arab. Dan dia ni dia panggil setara dengan Urdun, Jordan, dan setara dengan dia panggil Suria. Nah, itu dia Palestin, dan setara dengan Mesir. Maka selepas daripada berlaku kisah Nabi Yusuf yang kita goyak dulu tu, itu dia jadi satu sebab bagi pindah Nah, itu dia kaum Bani Israel ni daripada Palestin dan daripada Suria
Nah, mari duduk di tanah dia panggil Mesir. Tu dia. Jadi selepas daripada Nabi Yusuf ni naik meretah, nah maka dia ni suruh gimik semua daripada kabilah dia. Nah, rakyat kampung dia yang duduk di dia panggil pun duduk di Syam tu, suruh mari duduk di Mesir belakang. Nah, akhir-akhir tu. Tu dia. Maka begitulah, kalau gitu di sini gajah tu daripada Bani Israel. Nah, daripada keturunan Nabi Yusuf. Nah, anak dan dia panggil apa? Mati tu naik di raja, mati naik di raja. Tu dia. Kalau gitu awal-awal ni semasa Nabi Yusuf baik dan selepas daripada Nabi Yusuf mati baru-baru. Nah, ataupun dia panggil apa dengan masa tak begitu lama sangat tu. Nah, maka mengetah pada awal-awal selepas daripada Nabi Yusuf mati ni mengetah dengan baik, dengan bagus. Nah, ada keadilan. Tu dia. Kalau gitu Mesir ni ia ada orang asal tepat dia. Maka Bani Israel ni orang tupai, orang bukan tepat ada orang mari lain. Bukan asal orang Mesir dah. Bukan anak tepat dah. Tu dia. Adapun orang asal ni ataupun anak tepat orang Mesir ni orang Qibti, nisbah kepada Qibt. Nah, orang keturunan Qibti. Tu dia. Jadi buat Mesir asal ni buat ni saja. Orang panggil buat Qibti. Supaya panggil buat Arab, Melayu gitulah. Kecek orang panggil Cina, orang pasang orang, keturunan orang. Maka apabila demo luar ni mari mereka, tu dia, kita orang tepat tak, demo mari pandai-pandai orang panggil apa tepat kita. Tapi belum tak berasa mana lagu tu rasa semasa mereka baru-baru selepas Nabi Yusuf mati ataupun semasa Nabi Yusuf. Sebab demo ni mereka dengan baik, dengan adil, dengan rahmah, kasih sayang, hendak baik kepada orang lain. Tu dia. Kalau gitu tak ada berasa nak menetel dah. Bahkan dia panggil ikut perintah, buat saja apa yang diperintah oleh pemimpin. Sebab pemimpin tu baik, adil, bagus. Tu dia. Kalau gitu orang baik ni semua orang kasih. Semua orang kenal ke dia. Sama ada dia ni orang daripada kampung asal ataupun orang luar mari duduk sini pun serupa je. Jadi kalau orang baik ni semua orang kenal ke dia. Nah, tu dia. Tapi wak lama masa, nah maka orang panggil ajaran yang dihajar oleh Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub, dan makin lama kau orang panggil pun orang hak tahu kau kurang dengan mati. Nah, orang hak tahu orang berjuruh pun, nah lama-lama mati, seorang lepas mati, lepas mati. Maka ada orang hak baru, maka begitulah. Sebagaimana beginilah orang panggil cara hidup kita. Maka orang ni makin lama makin jauh daripada ajaran yang dihajar oleh Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dia. Maka makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, belakang-belakang tu dia panggil raja yang naik meretah daripada keturunan Israel ni. Nah, itu dia maka zalim. Zalim. Buat nyanyi kepada rakyat. Lebih-lebih lagi orang yang bukan bangsa dia. Orang yang bukan jenis daripada jenis dia. Maka buat nyanyi kepada orang Qibti, orang asal, orang yang tepat tak. Itu dia. Maka di sinilah dia panggil mula rasa berasa nak marah. Itu dia. Ada dah lah daripada golongan orang ni dia panggil berasa nak berubah. Nah, nak lawan raja yang zalim ni. Itu dia. Maka pisah hipung orang pisah. Maka daripada orang daripada sikit kau banyak apa semua tu sehingga dia orang panggil apa berlaku patiwat. Nah, berlaku merubahkan kerajaan dan naik meretah dengan cara kerasan. Itu dia. Itu ialah benda yang berlaku. Itu dia. Maka selepas daripada orang tepat tu iaitu orang Qibti, orang Mesir asal naik meretah dah. Nah, dia panggil natijah hasilnya sebab zalim kerajaan daripada Bani Israel. Nah, itu dia. Maka di sini dia panggil balas dendam. Nah, dia panggil pun ni peluang dah. Nah, jadi boleh buat dah. Dia panggil balas dendam hak dia mau buat kita dulu. Dia mau buat nyanyi kita. Dia mau zalim kepada kita.
Nah, dia buat macam-macam dengan kita. Kalau gitu hari ni dia panggil pun hari kita. Kalau gitu dia ni buat nyanyi kepada Bani Israel, dia panggil pun sejahat-jahat perbuatan. Buat nyanyi sungguh-sungguh. Bahkan baik dia panggil buat hamba dan sebagainya. Nah, itu dia. Maka di sini belum kita nak pergi, dah satu faedah yang besar yang kita boleh ambil daripada pelajaran yang berlaku ni. Maka kisah semua ni yang Quran rakyat kepada kita ataupun Nabi rakyat kepada kita ataupun kita dengar daripada benda yang berlaku daripada para sahabat, orang tabi'in, dah atau orang kemudian daripada mereka itu sampai kepada kita hari kita di hari lah ni, sama ada berlaku lek baik atau boleh tak baik, semua tu dia panggil apa? Pelajaran bagi kita. Ialah dia tu sebagai cuming buat kita suluh. Jika kalau kita nak berjaya ke, dia panggil kita nak ikut siapa. Itu dia panggil sabit tu perlu kita kaji tarikh, perlu kita kaji kisah ni. Nah, ada dia sebab dia jadi penyuluh bagi kita dah di atas dia panggil berjaya atau tidak. Ada dia. Maka jika kita ikut orang yang baik-baik, maka kita baik supaya dia, kita butung supaya dia. Maka jika perbuatan kita ikut orang yang jahat-jahat, maka kita pun jahat supaya dia, maka denda dibalasnya dengan sejahat-jahat. Nah, di dunia pun. Nah, apakah lagi dia panggil di akhirat kelak. Maka di sini ini pelajaran besar yang kita boleh ambilnya ialah mana-mana manusia, mana-mana pemimpin yang zalim tak lama kerajaan dia. Nah, khaning Tuhan Subhanahu wa taala cara buat dia terhadap hamba-hamba lagu ni. Sunan dia panggil apa? Sunanullahi fil qaum. Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba dia maka macam ni. Maka Tuhan tak suka kepada zalim. Nah, dan tak suka kepada orang yang buat zalim. Maka mana-mana orang buat zalim, dia panggil tak lama akan dapat dendaan dia. Nah, ada dia. Bahkan di sana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Da'watul mazlum laisa bainahu wa bainaha wa bainallahi hijab. Bermula doa orang yang kena buat zalim ni tidak ada sekat di antara dia dengan Allah. Ai Tuhan terima selalu dah. Maka kita kena buat zalim. Kita nak marah kepada orang buat zalim kepada kita. Maka kita berdoa kepada Allah, suruh Tuhan balas, maka Tuhan terima selalu dah. Walau orang yang kena buat zalim tu orang fasik, orang jahat, dah orang kafir sekalipun, Tuhan terima doa dia. Dan orang buat zalim tunggu-tunggu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dia. Sabit tu jangan buat zalim kepada orang, maka orang buat zalim kepada orang ni tunggu-tunggu dia panggil balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kerajaan, mana-mana kerajaan yang zalim Tuhan tak dia panggil tak mengekalkan dia. Nah, mereka start Tuhan akan dia panggil apa? Akan menghancurkan. Tapi bukanlah masa setahun dua, tapi dia panggil apa? Tak lama ia akan runtuh. Nah, jikalau kita bina di atas dia panggil buat zalim kepada orang lain. Maka sebagaimana berlaku dengan Bani Israel. Nah, ada dia. Dan Tuhan ni dengan adil dia, ia balas kita ni jenis perbuatan kita. Balas kita jenis perbuatan kita. Jikalau kita ni buat nyanyi kepada orang, maka Tuhan akan balas kita dengan ada orang mari buat nyanyi kepada kita. Nah, ada dia. Ini dia panggil apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang panggil hamba dia. Baik. Ini sebab inilah dia panggil mula berlaku kisah. Kalau gitu kita rakyat sikit sebanyak ni sebagai puca, sebagai tangga yang pertama yang nak masuk dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Maka Fir'aun ni bukan nama dia. Nah, Fir'aun bukan nama dia, tapi gelar. Nah, gelar tiap-tiap orang yang meretah negeri Mesir semasa tu digelarkan nama dia Fir'aun, dipanggil Fir'aun. Nama dia nama lain, nama dia suku. Nah, itu dia. Maka siapa sakat Fir'aun yang semasa Nabi Musa ni, nah, itu dia zalim sungguh-sungguh dia. Belum dia zalim dah, tapi masa dia lebih zalim, lebih kuat lagi. Maka dia kau buat nyanyi kepada Bani Israel. Nah, itu dia. Maka hak piramid tu yang kita dah kelih pada hari ni, dia ada lagi kesal tu. Ialah daripada perbuatan siapa tu? Fir'aun buat. Tapi buat dengan siapa? Buat dengan Bani Israel. Nah, demo ni dah kut batu ni, dah kena piak, dah kena apa dah mati banyak mana Nabi sudah tu.
Nah, akli batu soso tu ke panggil bapa tan soso tu. Pau naik lagu mana? Maka dia moning lah. Daripada keturunan anak cucu Nabi Yaqub lah. Dibuat nyanyi oleh Firaun suruh buat benda ni. Diseksa, digodak. Dah, tu dia. Macam-macam perbuatan. Tapi dan dia bagi tak kawasan suku pada. Dan dia bagi dia becek tak suku tu dah. Nah, sepatutnya dia belah dua negeri dia ni, salah tak gitu. Maka lek sana lek dia panggil tempat yang tak comel, tempat kemara apa semua gitu gini, dah dia tak Bani Israel situ. Dan ataupun fok dia fok Qibti, fok orang asal Mesir ni duduk dalam tempat subur, tempat mewah, tempat apa semua. Nah, ada dia. Tiba-tiba pada suatu malam dia mimpi. Siapa mimpi ni? Firaun. Mimpi, maka le mimpi dia nampak bahawa ada api. Nah, api yang datang daripada pihak Baitul Maqdis. Itu dia. Maka mari di Mesir ni, orang panggil maka menyala membakar habis orang panggil apa? Mesir ni. Nah, maka mati habis, hancur habis. Nah, daripada orang Qibti, orang asal Mesir. Ataupun fok Bani Israel tak ada kena sikit mahbub daripada panasan api. Nah, ada dia. Jadi makan fok dia ya. Fok dia ya umur terbakar habis. Fok dia yang mati yang uling garak. Nah, ataupun fok Bani Israel, nah asal anak cucu Nabi Yaqub ni yang dia buat nyanyi, dia buat hamba, dia seksa, dia bunuh, dia apa semua tu, nah tak dapat apa-apa daripada api itu. Ai hak ni dia lihat dalam mimpi dia. Sehingga bangun dengan keadaan takut. Nah, maka esok ke dia panggil yang sudah panggil mesyuarat, panggil beripung. Dan orang yang bijak-bijak ahli mikir, orang tok sihir, orang yang tok nujung apa semua, goyak benda yang dia dapat dalam mimpi dia, yang lihat apa semua, tu buat goyak apa ni. Nah, tu buat tak habis mimpi ke. Nah, dia panggil apa yang nak berlaku ni. Nah, apa makna yang aku lihat semalam ni. Tu begitu. Tiba-tiba katalah orang panggil apa tok nujung, nah, dan orang hak bijak-bijak, orang tok sihir apa semua yang duduk dalam majlis tu, maka dia royak. Dia kata mimpi hak mu nampak, hak mu lihat dalam mimpi mu semalam tu ialah orang panggil apa akan beranak seorang budak, nah, daripada Bani Israel. Hak kita buat nyanyi ke dia pada hari ni akan beranak seorang budak lelaki, maka budak ni lah dan akan merutuhkan kerajaan kita, dan akan ambil kekuatan, ambil kerajaan kita daripada kita. Itu dia. Dan kita ni akan dibunuh, dimati dengan sebab dia lah. Kita suruh panggil binasa habis kita dengan sebab dia. Begitu dia panggil apa Tok Nujung dan Tok Sihir royak begitu kepada dia. Maka dia selepas daripada dengar kalimah ni, nah, maka rasa ekor lebih takut. Sabit tu dia mengata kepada tentera dia, suruh pergi cari, nah, di kampung tempat kawasan hak dia tak Bani Israel tu. Nah, tu dia. Apabila pergi kelih, pergi cari mana ti perempuan hak mengandung. Tu dia. Maka mengandung tanya, lama mana dah mengandung? Nanti masa dia beranak bila ambil bunuh lalu dah. Kalau gitu apabila beranak jatuh bunuh. Nah, dan jika beranak perempuan tak apa. Tu dia. Sebagaimana dia panggil cerita kepada kita oleh dia panggil beberapa ayat Quran yang bersangkut paut dengan waktu saat ini. Sebagaimana Tuhan firman dalam Quran, Tuhan kata yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Maka Firaun ni dia membunuhkan kanak-kanak lelaki daripada golongan Bani Israel, dan yang menghidupkan dia tinggal, dia tak bunuh. Dia panggil perempuan daripada anak-anak. Dan sesungguhnya Firaun ni orang yang jahat, orang yang karuk, orang panggil apa. Itu dia. Maka di sana selepas daripada ia bunuh ni, nah, ia orang panggil apa mana? Hak bunuh budak suku, budak besar pun suku. Nah, itu dia. Maka kebanyakan pala-pala dan dia kerak ni dia kelepat hak laut. Dapat hak laut. Nah, itu dia. Ini dia panggil apa? Perbuatan Firaun, dia panggil apa semasa tu. Nah, itu dia.
Kalau gitu tak habis nak bilang daripada budak-budak dan lelaki yang mati dah. Itu dia dibuat nyanyo, diseksa, dibunuh oleh Firaun dah, orang pemimpin Mesir semasa tu. Itu dia. Maka selepas daripada dia bunuh, dia panggil banyak sampai kali panggil tak ada lelaki ni. Nah, itu dia, budak hak tina khabsa, yatim tak ada. Itu dia. Dan hak tua dah pun mati lagi. Kalau gitu, materi dia ni kata, "Hei ya Firaun, wahai tuan raja yang maha besar, maka jikalau semacam ni duk berlaku lagu ni lagi, maka siapa nak tolong buat khijawi kita?" Nah, demon ni je buat khijawi kita, demon ni hamba kita. Maka jikalau habis demon ni dia nak buat. Itu dia. Ini pun satu riwayat. Maka selepas daripada berlaku lagu ni, dia pun waktu mereka semula bahawa kalau gitu kita akan bunuh setahun tinggal setahun, bunuh setahun tinggal setahun. Nah, itu dia. Sabit itu Nabi Harun ia semasa dengan Nabi Musa. Bahkan dia ni adik-beradik dengan Nabi, dia panggil apa Nabi Musa, Nabi Harun. Dan dia ni dia panggil apa kebetulan dia beranak pada tahun yang tak berlaku bunuh. Sabit dia selamat Nabi Harun. Ataupun Musa dia beranak pada tahun yang berlaku bunuh. Nah, budak pada tahun ni dia panggil apa kena bunuh. Ataupun Nabi Harun berlaku pada tahun yang beranak yang tak kena bunuh. Sebab dia bunuh setahun tak bunuh setahun. Supaya apa? Supaya nak ada lelaki yang boleh hijau, yang dia ni boleh buat hamba pada masa depan. Itu dia. Tapi walau bagaimanapun, itu dia, kehendak Tuhan mesti berlaku. Tak ada siapa yang boleh sekat daripada kehendak Tuhan. Maka mengandung mek dia, mek Musa mengandung Musa. Tapi dia panggil apa? Perut tak nampak. Tak nampak kata seperti dia panggil apa? Perempuan yang mengandung. Ini Tuhan tudung, Tuhan susukkan, Tuhan melindungkan supaya nak menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Itu dia. Sehingga tak ada siapa tahu daripada tentera bahawa perempuan ni mengandung. Itu dia. Mek Nabi Musa alaihi salam. Sehingga dia beranak. Itu dia. Tapi tentera sentiasa siapa? Dah spok cari sama budak ni. Sebab ni dia panggil arwah yang berat yang Firaun tekan sungguh-sungguh bahawa jangan seorang budak daripada Bani Israel ni dia panggil apa selamat. Itu dia. Maka di sini selepas daripada beranak dah, maka dia panggil berasa bimbang, berasa takut macam-macam perempuan, iaitu mek Nabi Musa alaihi salam. Itu dia. Maka nak buat macam mana ni? Dengan dia panggil pak anak dia ni. Maka di sini Tuhan perintah, Tuhan mewahyukan. Wahyu sini dia panggil ilham. Ai Tuhan capok rasa lehat mata hati dia. Berasa suruh buat lagu ni semacam ni. Dia panggil ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebagaimana dia panggil Quran cerita kepada kita, firman Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ada dia. Maka Tuhan kata, Tuhan memberi ilham kepada mek bagi Nabi Musa alaihi salam bahawa lepas daripada dia beranak dah susulah dia. Susu dia. Ada dia susu kepada dia. Hera dia dengan baik-baik. Maka jika engkau takut wa idza khifti, dan apabila kamu takut orang mari dapat jumpa peri itu ni, maka menyebabkan anakmu ni dia panggil apa kena bunuh, fa alqihi fil yam. Takut ke atas budak ni, takut dia berjumpa apa semua kalau kaca duk ngamu lagi, maka ambil dia ni pergi lepas le laut le sungai ni. Sungai ni di Mesir semua laut dah luas. Itu dia. Kalau gitu subuh le bekah. Itu dia, maka ranyuk sungai lagi. Itu dia. Jikalau kita Tuhan perintah kepada kita nak buat tak lagu tu. Itu dia. Kalau gitu ranyuk laut ni, ranyuk sungai lagi ni, supaya dia panggil bunuh, dia panggil hidup-hidup dah. Gi pak nak selai kena tahu.
ataupun ada binatang besar mari makan ke. Nah, ataupun orang panggil pun mati dengan begitu sebab tak ada siapa berjumpa ke. Ataupun buat pergi berjumpa di askar orang panggil dapat yang ambil bunuh ke. Maka macam-macam rasa orang panggil benda-benda yang boleh berlaku tu. Nah, bahkan duk di kita rasanya paling selamat daripada kita lepas gelis sungai lagi. Itu dia. Tapi kelis seorang ibu yang yakin, yang sungguh-sungguh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Tuhan perintah, Tuhan akan jaga. Nah, dan dia sebuat lagu ni, dia bercara. Dia bercara, dia jaga. Nah, tak boleh siapa buat gapo, maka akan selamat. Bahkan Tuhan kata, lepas dia, dan aku akan kembali dia kepadamu semula. Aku nak mari hantar dia kamu semula. Nah, itu dia. Dan selepas daripada aku hantar ni, mung boleh susu dia dengan tak kena menusuk dah. Tak kena takut ke siapa. Bahkan aku akan muliakan kamu. Itu dia. Maka di sini masalah iman tak iman lah. Saya tak percaya lah. Yakin tak yakin lah. Itu dia. Maka orang kita hari ni masalah yakin je. Bagi orang yakin, dia boleh hidup lagu mana saja. Nah, itu dia. Tapi orang tak yakin, macam-macam dia orang panggil tepuh, orang panggil pagar-pagar yang disekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kalau gitu seorang ibu ni dia yakin, dia percaya, dia tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan apabila dia mengata, dia suruh buat apa-apa ni dan kita buat turut dia akan jaga kita. Maka budak ni yang tak boleh nak makan apa-apa ni, tak pandai nak orang panggil pun nak buat diri tarak lagi, maka ketika Tuhan suruh Tuhan akan jaga dia. Maka dia Tuhan jaga akan selamat. Berlaku apa-apa pun dia Tuhan jaga, tak berlaku apa. Nah, sebab dialah Maha Kuasa. Itu dia. Bukan Tuhan kata, aku nak ambil dia gitu tak mau seteru lagi. Aku nak ambil dia budak ni. Dan aku nak gitak di rumah, kau nak bunuh dia. Tapi aku, dia panggil apa, tak siap dia bunuh budak ni. Aku nak jaga sendiri. Nah, aku nak gitak dia sama Firaun. Dan aku akan balik kepadamu, hei dia panggil apa, ibu. Itu dia. Maka sungguh cuba kita boleh perhati-perhati molek kepada benda yang berlaku di dunia ni semasa kita ni. Banyak mana kita boleh berita. Nah, dia panggil gempa bumi kau berutuh habis dia panggil bina tiba-tiba mati habis orang hak kuasa, hak boleh buat diri sendiri. Orang tua orang gagah apa. Tapi budak tiba-tiba selamat. Waktu baik budak tak dia panggil apa berlaku apa. Patah kaki pun tak. Sehat molek budak. Dah itu. Nah, itu dia. Dan hak berlaku tsunami di negeri Sia kita ni. Tahu mana dah? Nah, di Phuket ni berlaku sekaligus dengan di Aceh, di Posumo pada hari itu. Nah, mati dia panggil ratus ribu orang daripada manusia. Itu dia. Pas lama mana lepas dia berlaku orang masih cari takut ada orang hidup. Nah, yang mati yang guling garuk hal kat tapak kayu pun ada macam-macam sebagaimana kita boleh gambar. Nah, dalam berita dan gambar bahasa kerah melalui surat khabar apa gitu gini. Nah, itu dia. Tiba-tiba budak. Nah, supaya orang ambil akil letak ke atas bukit. Selamat tak berlaku rupa. Lepas tu bukan sehari dua, bukan seminggu, bulan-bulan, 2 bulan lebih tak mati pun. Nah, sebab apa? Tuhan jaga. Itu dia. Bahkan hak peliknya jika kita jenis orang menanam ni, bahasa hirai juga kita. Dan kita tanam pak nak makan selalu dia panggil kambing ataupun lembu. Tapi kalau tumbuh sendiri tak makan pun, sebab apa Tuhan jaga. Hak dia kan. Dan lagi pula kelih pangkayu hak tumbuh sendiri. Derah besar tak patut. Cung perak hak kita tanam lepas biru-biru. Lepas biru-biru. Oi lambat tinggi, lambat besar, lambat pucuk weh. Nah, itu dia. Kalau gitu, yakin ibu dia ni, terhadap Tuhan berjanji dengan dia nak jaga budak ni apa semua, maka dia pun repang wak takut terlanjut dengan dia, takut repang rusak, maka ambil budak ni boh dalam bekas, maka peranyuk sungai. Dan supaya nak pecah hati, ibu okey. Dan anak ni kasih kepada anak apa semua gini, tapi dia panggil paksa kena buat dan dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka dia peranyuk lagi. Peranyuk budak ni lagi. Itu dia.
Maka nama pelik nama mek dia ni sebagaimana sebut para ulama iaitu nama Ayarkha ataupun Ayarkha, baca bahasa mana tak tahulah baca tu. Nah, tu nama dia. Maka selepas daripada dia hanyut dalam bekah ni, ada dia. Maka dia pun tu air dia nah. Masa dia ada kau tu hirat dia kau tu. Nah. Dan dia siapa kepada dapat rumah orang panggil Firaun. Maka ketika tu adalah hamba-hamba dia daripada perempuan. Nah, ada dia yang duk manding atau duk main air ke tepi tu ataupun duk basuh ke apa. Nampak barang tu. Nah, maka dia ambil. Ambil tak main nak buka. Nah, gapo ada ni dan wagi kepada isteri Firaun semasa tu. Nah, wagi kepada isteri Firaun iaitu nama Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Ada dia. Dan Asiyah ambil buka. Itu dia. Kalau Asiyah anak siapa Asiyah ni? Asiyah ni kata para ulama nama dia Asiyah bintu Muhazin panggil Ibni Ubaid, Ibn Rayyan, Ibn Walid. Maka Asiyah ni, nah, Ar-Rayyan Ibn Walid itu ialah siapa tu? Nenek itu dia panggil apa? Ayah, nenek, tok cik dia panggil lepas daripada ayah bagi cik ewa dia panggil apa pasal kita? Ayah bagi cik ewa. Nama Al-Walid Ibn Rayyan. Maka Al-Walid Ibn Rayyan ni dia panggil apa? Raja Mesir semasa Nabi Yusuf. Raja Mesir semasa Nabi Yusuf tu, Yusuf di materi bagi raja ni nama Al-Walid Ibn Rayyan ataupun Ar-Rayyan Ibn Walid. Kalau gitu Asiyah ni anak cucu raja masa dia panggil apa? Masa Nabi Yusuf dulu. Nah, maka dia berkahwin boleh dengan Firaun ya masa ni, masa Nabi Musa ni. Maka selepas daripada dia ambil budak ni, maka buka kelis tiba-tiba nampak seorang budak comelnya muka yak sinar yak cerah yak berkelip-kelip dia panggil cerah nur. Cahayanya, jangoknya budak. Maka kelis pak kasih selalu dah. Kenal kepada budak ni. Tu dia. Maka di sini sikit sebanyak kita nak raya. Dah keluar daripada tajuk sikit. Iaitu semua nabi ni. Nah, tu dia. Dia ada cahaya hak Tuhan beri. Dah cerah. Tu dia. Sabit tu siapa-siapa yang ada benih nabi dalam tubuh badan dia. Nah, tu dia. Misalnya dia nabi, anak nabi pula. Maka benih nabi adalah dia, maka cerah cuaca muka dia. Sabit tu kelis keturunan nabi kita Muhammad SAW. Ayah dia tu semua tu. Nah, cerah belaka, kasih belaka. Sebab apa? Sebab cahaya nabi ada dalam dia panggil apa? Tubuh badan mereka. Benih-benih nabi ada. Sabit tu Abdullah ni, ayah dia tu semua tak ada perempuan di Mekah masa tu taksir kepada Abdullah. Nak belaka kepada Abdullah. Sebab apa? Kelih pak comel, kelih pak sebab apa? Cahaya nabi ada dalam dia panggil apa? Dalam badan dia. Nah, ada dia. Tapi nasib boleh kepada Aminah. Mek bagi nabi. Ada dia. Kalau gitu Asiyah ni selepas daripada kelih Nabi Musa ni masa budak tu, nah tu dia lepas daripada dia buka bekah yang mek dia peranyuk mari ni, maka rasa kasih lalu dah. Tu dia. Maka tengah-tengah dia dah ambil budak ni duk kepang budak ni dah bahasa kasih apa semua, tiba-tiba klik tu laki dia Firaun. Nah, klik mari. Dan kelih budak, nah maka tanya, "Apa siapa ni?" Nah, tu dia. Tiba-tiba kelih budak lelaki. Kalau gitu mereka suruh bunuh dulu dah. Bunuhkan dia budak ni. Tu dia. Tiba-tiba jawab isteri dia, bunuh apa dia? Dia tak tahu gapo lagi. Nah, tu dia. Hero kita ambil dia hero wak anak kita. Kita tak ada dapat anak. Tu dia. Kalau gitu Asiyah ni sebagaimana kata para ulama, dia akan jadi isteri Nabi kita dalam syurga Isa. Dia dan Siti Maryam. Maryam mek bagi Nabi Isa dan juga Asiyah bagi bini Firaun ni isteri Nabi Muhammad SAW dari syurga Isa. Dan Asiyah ni walau nama ya isteri bagi Firaun tapi dia tak pernah setubuh dengan Firaun. Dan juga dia panggil apa Maryam, tak ada pernah dia panggil apa berlaku setubuh dengan sesiapa. Dan dia akan jadi isteri Nabi dari syurga Isa. Kalau gitu dia kata bunuh apa?
Maka Fir'aun kata, takkah dia panggil, tidakkah budak ni lelaki? Nah, maka mu tak tahu ke bahawa aku ni takut pada budak lelaki sebab akan dia panggil apa? Keluar seorang budak lelaki akan main mengutuh kerajaan aku, akan main bunuh aku sebab dia panggil binasa aku dengan tangan dia apa itu gini. Maka Asyah kata, dia panggil apa tak pelik. Kita pera dia dulu. Dia panggil perempuan. Pera dia dulu. Dah sebab apa? Duk dia tanya kita dah. Takut gapo? Nah, maka dia kalau dia besar, nampak dia dia panggil pun nak lawan kita, nampak nak berlaku kepada kita. Nampak tadi dia sungguh dah kata orang nak mau perbuah kerajaan, maka kita bunuh dia sebab nak lari mana dia. Nah, tapi kalau bukan kita ambil dia buat anak kita. Nah, kamu tak kenal kan kelih budak ni. Maka Firaun kelih pak kasih juga. Dia kenal enggak kepada budak ni? Itu dia. Ni dia panggil apa? Para hadirin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nata apa sahaja yang Tuhan kehendak mesti berlaku. Apa hak Tuhan tak kehendak tak berlaku. Orang nak marah lek-lek pun Tuhan kata, kasih ke dia, kasih. Sebab hati di tangan Tuhan. Tuhan nak balik we ada merah-merah. Nak ada putih-putih, ada kuning-kuning. Nah, itu dia. Sebab itu orang dia Tuhan kasih, Tuhan jaga dia. Nah, dan Tuhan menyelamatkan dia. Walau duk le umur seteru pun tak ada siapa buat apa. Maka kena dengan Nabi kata, dia kalau semua orang manusia ni tak muka bumi ni kanak jahat kamu dan beripung mari nak buat nyanyi, nak menyakiti mu, tapi Tuhan tak berlaku. Tak ada siapa yang boleh buat nyanyi kepadamu jika Tuhan ni dia panggil kau tak kanak we berlaku. Itu hak mudarat dan sebalik nikmat pun serupa juga. Jika semua tahu orang atas muka dunia ni tak kira agama apa, laki atau perempuan, pakat setuju berlaku nak tolongmu, nak beri barang kamu, nak hibah kamu, nak beri apa kamu, tapi Tuhan tak berlaku juga. Nah, ada dia. Sebab itu apa saja daripada hak Tuhan nak mesti berlaku. Kalau gitu Tuhan tak sewi mati Nabi Musa dengan tangan Firaun ni. Dan Tuhan nak tunjuk kehebatan dia, kekuasaan dia. Nah, Tuhan buat hari di rumah lagi, Mana nak boleh bunuh kalau berkuasa tak? Nah, ada dia tapi tak boleh bunuh. Di sini pelajaran besar juga ialah perempuan. Sebab itu kata para ulama, lelaki ni walau nampak kasar dia, gagah dia, tapi dia ni pada galik dia Allah kepada perempuan. Dan Allah kepada bini dia. Bukan Allah sini dia panggil jang setiap segi tak. Tapi nak kata apabila berlaku kecek dengan isteri apa itu ni banyak dia nak turut, tak apalah gitu. Sebab itu kata para ulama, jika mana-mana rumah ni pada galik bukan semua lagu tu belaka. Mana-mana rumah tangga yang le rumah ni ada ibu yang baik, maka baik rumah ni. Itu dia. Walau untuk lelaki dia kurang baik sekali pun. Tapi perempuan ni juruh perempuan salihah, maka akan bahagia, akan baik umur ni. Walau dia panggil apa, bukan masa depan akan jadi baik. Nah, sama ada anak, sama untuk lelaki pun akan berubah. Nah, sebab baik dia. Ada dia. Tapi tak mesti. Jika untuk lelaki ni sebaik-baik orang, takut ke Tuhan, tapi dia bini tak baik, tak mesti kata baik rumah tak baik, tak mesti. Ada dia. Tapi sebaliknya pula, jikalau rumah mana-mana rumah ada isteri yang dia panggil pot jahat, maka rumah tu jahat. Nah, ini pada galik lah, pada galik. Sebab itu jikalau kita isteri ni jangan lupa bahawa kita ni ada jadi sebab besar, punca besar bagi baik rumah tangga kita jika kita berjuru, jika kita baik. Nah, ada dia. Ibu pula ibu ni. Atau hak ibu atas anak besarnya. Sehingga Nabi kata, bermula syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Mana-mana anak yang dakar kepada ibu tak masuk syurga, mana anak. Dan tak nak mengucap ketika nak mati. Jikalau ibu tak redha. Nah, itu dia. Dan doa ibu kepada anak Tuhan terima selalu dah. Maka ibu yang juruh, ibu yang baik, ibu yang kasih kepada anak, ia sentiasa doa kepada anak dia. Maka nak pergi ke mana anak? Walau lebih pun ia akan juruh. Sebab apa? Sebab Tuhan terima doa dia. Tapi pada hari ini, tak kala ibu tu dia panggil tak amati, tak ambil berat, tak berdoa kepada anak. Dan kena ibu tak pernah doa langsung kepada anak. Kena ibu dia panggil sebulan ataupun tahun sekali. Kena ibu sebulan sekali. Nah, ada dia. Sabit ni lah dia panggil pakli. Lepas tu lah kita lah orang yang sedih hatinya.
Kita lah orang panggil pos rabuknya sebab anak kita puca, kadang-kadang kita atas jatuh besar tak guna je. Nah, tapi semasa taklah gitu lewat lagi, kita boleh kembali. Nah, mai guna senjata kita yang ada hak Tuhan bui ni. Nah, jika lamu ibu ke, jika lamu bapa ke, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Suruh Tuhan tu kan buka mata hati anak kita. Nah, ya yang ada. Doa tak mesti bahasa Arab, bahasa Jawa yang kita pandang ni lah. Nah, betul-betul gitu. Itu dia. Maka di sini pun turut dia. Fir'aun pun tak apalah hal gitu kak. Itu dia. Maka di sini Tuhan menyelamatkan, tapi Tuhan buat sebab menyebab. Sebab selamat Nabi Musa, sebab dia mening. Itu dia. Gitu dia. Bawa lepas daripada tu. Nah. Maka budak dia berhajat kepada makan ni. Itu dia. Pas makan ni dia panggil apa? Tak nak goyak dah sama Firaun ni, dia raja. Dah, semua makan apa ada belakang mah dia. Bahkan semewah-mewah makan ni pula ni. Dia nak sebab dia nak apa boleh. Kena cari duit ke dia. Itu dia. Tapi ikut bui benda apa tak makan. Pas lebih-lebih budak nak budak susu ya. Maka wi susu pun tak makan. Panggillah perempuan mana-mana pun tak makan. Asyah tak boleh bui sebab dia tak ada anak, tak mengandung, maka tak ada susu bagi dia. Hak orang cari perempuan lain main susu. Tak se semua. Nah, sehingga siapakah wak kasih terajak kepada budak ni walau bukan anak dia pun, perintah kepada askar tentera pergi kepada pak agama, dia kedai lagi apa, goyak dia panggil apa? Ada kedai perempuan yang nak susu budak ni. Tu dia. Maka tengah-tengah duk cari itu tiba-tiba kakak bagi Nabi Musa, ai perempuan. Kelih dia kenal tu adik dia. Kata budak ni adik dia, ai Musa. Dia dia. Kalau gitu dia kata, aku kenal seorang. Ada orang susu seorang. Maka dia ni kalau susu dia makan serak. Nah, tu dia. Dan kami ni nak susu budak ni. Sebab apa? Tu dia nak orang panggil wak raja suka. Tu dia. Maka baik budak ni, baik Musa pergi kepada mak dia. Ning Tuhan membenarkan janji yang janji dulu. Kata, dan aku ni nak kembali dia kepada semula. Nah, maka apa Tuhan janji dia buat. Sebab apa? Sebab semua daripada hayat kandak tak ada siapa boleh sekat. Itu dia. Maka di sini buat klik mari seorang mak dia ke. Wi dia panggil mak dia wi susu ke. Makan lalu. Nah, Nabi Musa alaihi salam. Ada dia. Maka dah jumpa dah perempuan yang budak ni makan susu dia. Maka wak ambil nama Nabi Musa ni pergi kepada Temu Asyah. Dia astana raja ni. Rumah Firaun. Kata dah jumpa dah perempuan yang boleh susu budak ni. Dia makan dia panggil apa? Perempuan ini budak ni makan susu dia. Tak tahu kata anak dia. Ada dia. Tapi belum dah tu mak dia ni salah bah. Belum yang ni. Tu dia, kita lakas sikit sana tu. Lepas daripada ia peranyuk anak dia lagi tu, tak tahu pergi ke mana, tak tahu duduk mana, mati tahu hidup. Nah, hari panggil lagu mana kelakuan dia. Nah, tu dia serabut. Nah, duduk dia rusing. Nah, tu dia. Sehingga tak ada benda wak dia rusing mereka Musa saja. Tak makan tak apa lagi, maka tak jadi nak makan, tidur tak menyerah apa semua anak dia kan. Tu dia. Sehingga dia nak buka dah. Nah, siapa jumpa anak ku weh Musa gitu nak buka dah. Itu dia. Maka di sini Tuhan mensabarkan dia. Tuhan capak oleh mata hati dia, dia sabar, dia tahan daripada nak buka Rusia tu. Itu dia. Maka di sini pun dia panggil faedah besar. Hadirin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia supaya manusia belaka. Laki, perempuan, supaya. Nata manusia tak suka daripada benda susah. Tak say susah, nak senang. Nah, tak say serabut, nak gembira. Itu dia. Tapi apabila berlaku serabut ni, jarang orang boleh sabar. Tapi di sana ada orang boleh sabar. Pada galik tak sabar pada galik. Tapi di sana ada orang sabar. Maka sabar mari mana? Mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhanlah wak dia sabar boleh. Tuhanlah dia ak boleh. Tuhan wak dia tenang boleh. Nah, itu dia. Maka ini dia panggil penikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada. Maka
Lepas daripada dia pergi, maka syukur dia tak habis nak raya, teteh anak dia ni Tuhan kembali, maka Tuhan membenarkan janji belum daripada ni. Nah, maka klik mari sama dia sungguh. Tapi Asia suruh dia hidup di astana raja, suruh pergi susu sana. Nah, temu ada sini dah. Tak apa aku nak bagi gaji kat mu itu ini. Dia kata, "Maaf tuan, dah saya tak duduk sini sebab saya ada anak lagi di rumah, ada suami, dah saya kena percaya ke dia, lagi pula saya ni dah kerja pun saya tak duduk sini. Kalau saya susu budak ni enggak, kena hatai lagi di rumah saya." Kena hatai lagi di rumah saya. Puan buat aku mana raja? Dah tak wi hidup renung, maka tak orang lain tak makan. Tak makan susu orang lain, makan perempuan ni seorang sebab mek dia. Itu dia. Maka paksa kena hatta Musa hidup di kampung, duduk sekali dengan mek dia. Itu dia. Dan di sini mewah dia, mek dia. Sebab apa? Dia panggil apa Asia, dia panggil apa? Hatta macam-macam. Wi hadiah tu, wi pakaian, wi duit, wi gaji dia, wi belanja apa semua. Itu dia. Nikmat yang Tuhan nak beri kita ni kadang-kadang dia cuba kita dulu. Mung ni dia panggil apa? Lepas kedak periksa. Sabar kedak. Itu dia. Maka jika kalau kita periksa lepas, dia beri kadang-kadang tak suka-suka mari bagi kepada kita. Ni padahal ambil tak sia ni mek ni. Naklah Musa sore ya. Tapi Tuhan kata kalau mung ni tunai perintah aku, maka mu sabar, mu beriman, mu tawakal dengan aku, aku kembali klik kepadamu anakmu dan aku tambah lagi daripada nikmat-nikmat sebagai hadiah daripadaku kepadamu. Itu dia. Maka sungguh jikalau sabit kata para ulama terana, iaitu tidak ada seorang manusia yang tinggal benda Tuhan suruh kerana Allah, walau dia susah sekalipun, menyebabkan dia kau susah, tapi dia tak jangan buat juga benda Tuhan lagi, nescaya Tuhan akan ganti balas ke dia lebih berganda-ganda. Itu dia. Maka kisah banyak dan kita biasa rakyat banyak kali di sini. Itu dia. Maka teteha Tuhan mengembali klik dia panggil Musa kepada mek dia ni, Tuhan cerita kepada kita dengan melalui ayat Quran, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqo. Itu dia. Maka Tuhan kata, maka mengembali oleh kami kepada Musa tu kepada ibu dia supaya wakwi tu sejuk dia panggil mata dia, dan wakwi dia panggil menghilangkan serabut yang ada dalam jiwa dia, dan nak dia tahu bahawa janji aku ni sungguh, apa aku janji mesti berlaku. Itu dia. Kalau gitu apa saja Tuhan janji kita, dan jika kita buat turut Tuhan suruh kita buat tunai syarat Tuhan syaratkan, mesti dapat Tuhan janji. Tuhan tahu lagu ni, akui benda ni, kita buat mesti dapat. Tapi jika kita buat tiba-tiba tak dapat, maka cacat dia ada pada kita. Ada kekurangannya kita buat tak sempurna. Sebagaimana Tuhan tutup lagu ni, kita buat tak sempurna, tak kena Tuhan kena sampai tak dapat lagi tu. Ada dia. Sebab tu cuba telah kita mari baca ayat lain. Kita yakinlah bahawa apa hak Tuhan janji ni sungguh mesti berlaku. Ada dia. Kalau gitu kita nak bahagia tak kita ni? Nak mewah ke tak kita? Nak seronok ke tak? Nak bahagia ke tak hidup dalam muka bumi ni? Sebelum dapat nikmat yang begitu bertuah di akhirat kelak. Ada dia. Semua orang nak belaka. Tapi gena tak ada siapa pergi jalan Tuhan letak. Kata kamu buat lagu ni, nescaya aku memewahkan kamu hidup. Aku membahagiakan kamu. Aku akan menjadi kamu ni sebahagia-bahagia manusia dalam muka bumi ni. Jalan ada. Nak tak di kita. Tapi jika kita buat, mesti Tuhan beri kepada kita sebab dia berjanji begitu. Maka Tuhan tak salah janji dia. Itu dia. Kalau gitu, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata apa? Tuhan kata, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Tuhan kata, bermula sesiapa-siapa amalan soleh, amalan baik. Siapa-siapa yang buat baik, min zakarin au unsa, daripada lelaki ke atau perempuan. Buat baik sini ke buat baik, buat hak Tuhan perintah. Amalan yang soleh ni ialah kita buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, dengan mengikuti Quran dan Sunnah.
Ni dia panggil amalan yang soleh. Maka siapa-siapa yang tunai perintah Allah Subhanahu wa taala, nah buat baik, maka semua Tuhan perintah ni baik, semua Tuhan larang itu jahat. Maka jikalau kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita laki ke perempuan ke, Tuhan kata apa? Tuhan kata, "Nescaya aku menghidupkan dia sebaik-baik hidup." Orang ni. Tu dia. Kalau gitu dia ni setenir-tenir manusia atas muka bumi ni. Sereda-reda manusia atas muka bumi ni. Tu dia. Walau dia duit tak ada pun seronok hidup. Sebab seronok ni, bahagia ni bukan di duit. Nah, sebab itu di hari lain jika kita kelih kepada berita ke, orang yang paling bunuh diri banyak sekali ialah orang yang kaya. Dia banyak harta. Kalau gitu di Jepun ni, setiap tahun ni 20,000 atau 30,000 manusia yang bunuh diri. Padahal Jepun negeri kaya dah. Jepun kaya negeri Jepun. Tak ada orang susah. Tak ada orang sesak di Jepun. Kaya belaka. Senang belaka. Air di segi duit itu. Tapi hati tak tenang. Sebab apa? Sebab dia kafir. Sebab dia tak beriman dengan Allah. Dia tak ada buat hak Tuhan suruh. Dia panggil buat hak Tuhan larang. Maka duit pun tak bahagia, tak tenang. Tak bahagia hidup dia. Sebab itu menyebabkan dia serabut, bunuh diri. Dan bukan sikit jumlah tu. 20,000 orang, 30,000 orang setahun. Dan ke Eropah tu kalau hitung semua ke, siapa kat? Nah, ratus-ratus ribu manusia yang bunuh diri. Di Amerika baik. Tapi sebaliknya, gilah baca surat hak demo buat orang bangsa setitik demo cek apa semua. Cuba teramai kembali mai kepada negeri Islam. Nak begu di sebuah kaya susah, Islam lah lebih susah daripada orang kafir negeri. Kau Islam kau susah. Malaikat ikut negeri Arab nu dia kaya sebab apa dia ada benda tu hari dia minyak dan sebagainya. Negeri kau lain banyak kes susah orang Islam ni, Indonesia ke. Nah, Malaysia kaya pun taklah hana susah bagaimana kita tanah raya dah. Hak Afrika lebih lagi. Tapi cuba taklih ada kedak orang bunuh diri. Nah, ada sepuluh tak ada. Bahkan tak ada langsung kadang-kadang. Pucanya sebab dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu belum apa ni? Belum tunai perintah Tuhan yang sebaik-baik lagi. Pak kalau dia sungguh-sungguh tunai perintah Allah, tak akan berlaku langsung dalam masyarakat orang beriman, orang yang bunuh diri. Bahkan dia ni sebahagia-bahagia manusia walau benda makan semulut dua mulut sekalipun. Walau aku sihat taklah mana sekalipun, tapi bahagia. Sebab apa? Tuhan capuk oleh hati dia, buat dia ni redha, dia bahagia. Hidup suka sama dia. Sama ada boleh makan, alhamdulillah. Hari ni kurang sikit, alhamdulillah. Hari ni tak ada makan pian ni, alhamdulillah. Hidup le bahagia. Sebagaimana kata para ulama, yata inna fid dunya jannah. Tah dunia ni ada syurga. Siapa tak masuk, maka payah masuk di akhirat kelak. Gapo syurga dunia? Ialah redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang redha ni semua benda berlaku dengan dia ni dan tambah kasih cinta kepada Allah, maka tak akan berlaku dengan orang tak beriman. Dan tak akan berlaku dengan orang tak beramal. Kau orang beriman dan dia tambah amalan yang baik, maka akan berlaku dengan dia. Dan sebagaimana Tuhan berjanji, kalau sungguh-sungguh beriman dan beramal yang soleh, maka aku akan membahagiakan kamu dalam hidup kamu atas dunia ni. Dan akhirat esok aku akan balas sebaik-baik balasan, Tuhan kata. Nah, ada dia. Dan lagi kelih, Tuhan kata apa? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Tuhan kata jikalau ahli kampung-kampung mana tak kiralah beriman, beriman dengan aku, wattaqau dan bertakwa kepada aku, nescaya aku akan pukul pintu-pintu keberkatan atas mereka dah daripada langit dan bumi. Ni Tuhan janji gitu. Tapi syarat dua. Membuat dua ni akui hak ni. Apa? Beriman, bertakwa. Akui dah ni keberkatan. Itu dia, iaitu keberkatan dalam hidupmu. Keberkatan dalam amalanmu. La khijamu, la minum makanmu, rezekimu, sehatmu. Nah, semua akui keberkatan semua. Nah, ada dia. Maka akan jagamu semua. Kalau gitu akan bahagia. Sebab itu manusia kita ni di hari lain ni
Manusia atas muka bumi ni rugi sebab apa? Sebab dia tinggal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sabit tu comel daripada ulama India, orang alim besar, pendakwah besar, mati lebih kurang dia panggil 14 tahun dah. Nama Syekh Abdul Hasan An-Nadawi. Dia kata apa? Dia kata kitab. Comel semua kitab ni. Nah, muka kakak 200 muka. Comel isi dia. Dia kata apa? Sangat ruginya alam dunia dengan sebab dia tinggal apa? Tinggal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Sabit tu, orang kafir, dia tak mengetah ikut ajaran Islam Syiah. Bahkan di hari lain ni, negara Islam diri pun dia tak belakang perintah Tuhan. Dia ambil apa? Dia ambil undang-undang barat mari mengetah. Sabit tu dia panggil apa? Tak bahagia. Sabit tu tidak ada keberkatan. Sebab apa? Kita lepas undang-undang perintah Tuhan pas tepi, kita ambil hak lain mari guna. Nah, lepas tu bila nak berlaku dia panggil apa? Ketenangan, keselamat semua tak akan berlaku. Nah, ada dia. Maka orang yang baik ni Tuhan jaga dia berlaku. Cuba taklif kita makan dua orang sahabat sebagai contoh buat misal pada hari ni. Nah, ada dia supaya nak kita yakin bahawa satu Tuhan janji, dia tak salah janji dia. Maka di kita ya, kita buat kedak hak dia suruh buat tu, maka dia kata buat dia akan beri apa hak dia janji. Seorang itu nama Ummu Aiman. Ummu Aiman ni dia panggil perempuan, iaitu dia ni hamba bagi Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu ayah Nabi. Hamba dia seorang perempuan nama Ummu Aiman, nama dia nama Barakah. Nama dia. Dan selepas daripada dia ni dia panggil Abdullah mati, maka dia ni jadi hamba bagi apa? Bagi Nabi dan bagi mak Nabi Aminah. Nah, ada dia. Dan dia panggil apa? Ummu Aiman ni lah yang buat Nabi kelik. Selepas daripada Aminah mak Nabi pergi ziarah ayah di kubur ayah dia dia panggil di Madinah sebab ayah Nabi mati di Madinah, di Bani Najjar. Nah, pergi ziarah sana dan nak kelik mari Mekah, siapa dia buat mati Aminah di situ. Ketika tu Nabi umur 9 tahun. Maka selepas daripada taruh dia panggil posisi pemek ya. Nah, ada dia. Maka Ummu Aiman ni lah dia panggil apa? Jadi penyusun Nabi, jadi orang yang didik Nabi. Nah, dan dia tu hamba bagi Nabi. Dia dah wakil Nabi kepada Abdul Muttalib di Mekah. Nah, ada dia. Maka Ummu Aiman ni, gapo dia kata? Suatu hari selepas daripada Nabi ni besar dan Nabi ni dibangkit jadi Rasul. Nah, ketika umur 40 dan dia panggil pada dakwah kaum dia lebih kurang dia panggil 13 tahun. Nah, dan meninggal dunia Abu Talib dan isteri dia Khadijah mati belaka dah. Maka di sini Tuhan perintah kepada Nabi dan para sahabat suruh hijrah tinggal Mekah hidup di Madinah. Tu dia. Maka hak ni hijrah tu wajib. Mesti orang yang kuasa mesti kena pergi, tak pergi berdosa. Nah, tu dia. Dan dia boleh pahala besar. Dan ketika tu tidak ada pahala yang lebih besar daripada hijrah. Hijrahlah pahala besar sekali. Sebab cuba berat, cuba besar. Sebab kena tinggal belakang harta, tinggal repang anak bini, tinggal tanah tempat tinggal apa semua daripada benda milik. Gi tangan saja kaki dia. Gitu Allah dah kata. Itu dia. Maka daripada golongan orang yang hijrah ialah Ummu Aiman. Seorang perempuan ni hamba Nabi ni. Maka ia keluar lagi. Dunia panah dan di antara Mekah dengan Madinah ni jauh dah 500 km. Nah, tu dia. Hari lain ni kalau orang buat haji tu dia duduk Madinah nak mari Mekah, berhajat ke nak kata 8 jam lebih kurang sampai Mekah. Nak kata bas 8 jam. Tu dia. Maka dia kata air tak ada, lepas dia pasir dan bekal air pun dah habis. Maka dahga sepana putus tekak dia kata. Sehingga ia yakin kata mati dah aku ni. Tidak sebing daripada pasir. Tak arok habis kan. Buat dengan dahaga terlajak. Dan sapi bukan sehari sapa. Berhajat kepada seminggu baru sapa. Lepas berjalan ni kalau derah. Ini perempuan. Seorang diri. Nah, tak supaya lelaki yang gagah. Kalau lelaki sapa 7 hari, dia kena makan belah-belah hari dia. Ataupun 10 hari lebih kurang. Derah paling derah tu perempuan. Maka, kata kaya yakin tadi yang ni dia panggil pun. Ning akhir nyawa yang boleh nyawa dah. Yang bahasa sebab dia panggil habis dah. Nah, tiba-tiba turun timba yang penuh dengan air daripada langit. Nah, ada orang hantar daripada langit turun mari. Nah, penuh dengan air, ia makan air. Sebab apa tu? Air tu beri rezeki kepada dia dengan orang panggil apa tak melalui siapa.
Sebab apa? Sebab dia ni Ummu Aiman orang yang baik, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang tunai perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan jagakan. Seorang lagi nama Khubayb ibn Adi. Seorang sahabat yang mulia yang kena bunuh demo. Mati syahid. Dia kena igat. Jadi tawan ni, jadi celai dari kaum Quraisy ataupun kaum kabilah daripada kafir Quraisy musyrikin. Maka nanti masa nak bunuh dia. Itu dia. Tiba-tiba seorang perempuan tuan rumah yang Khubayb dia ada dalam rumah dia tu. Dia ada perhati kelih kepada Khubayb. Nah, tiba-tiba nampak Khubayb makan apa? Makan buah jabit, inab. Padahal di Mekah mana buah jabit tak ada. Dan dia tu bukan pria, dia panggil apa buah jabit dah. Tiba-tiba dia makan buah jabit, mari mana? Ini Allah Tuhan bui. Nah, sabit tu orang dia baik. Tuhan muliakan dia. Tuhan jagakan dia. Nah, Tuhan membahagiakan dia. Dah belah dia tu. Susah tu. Nanti nak mati dah. Tapi adakah hati dia rabah? Adakah dia takut dia apa semua? Tak. Sebab apa? Tuhan menenangkan hati dia. Itu makninah le hati dia. Bahkan dia panggil apa? Le hati tu gembira. Nah, sebab ni dia panggil di Tuhan belaka. Tuhan tahan mung serabut. Dah mung duka cita berlaku apa ni. Tapi orang manusia ni, nah, orang yang baik daripada hamba Allah, Tuhan jaga situ. Berlaku apa saja pun dia terima boleh berlaku. Sabit tu sebahagia-bahagia manusia atas muka bumi ni ialah manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabit tu jika kita nak bahagia dalam hidup kita, nah, ada dia kita yakin dengan janji Tuhan dan kita pisah tunai syarat Tuhan buat syaratkan, dan jika kita tunai dengan sempurna ke, nescaya kita dapat janji yang Allah Subhanahu wa taala Tuhan janji dengan kita tu. Nah, ada dia. Maka di sini bahagia mak dia dan suka mak dia sebab dia panggil apa? Dengan putus tilik daripada harta buat apa semua yang dia dapat daripada orang panggil Asia, bahkan orang panggil dapat anak dia tu pun cukup dah. Nah, ada dia. Maka benar Allah Subhanahu wa taala janji dia yang dia janji bahawa buatlah kamu dah semacam ni aku perintah ni dan aku akan mengembalikan dia kepadamu semula. Nah, ada dia. Kalau gitu Nabi Musa pun duduk situ dengan mak dia. Tak ada nusuk lah. Tak Nabi mak tak apa lah. Nah, ada dia. Dengan terus cerai. Tapi tak siapa tahu kata Musa tu anak bagi dia panggil perempuan tu. Nah, ada dia. Kalau gitu, nah maka hari ni kita tapas situ dah dulu. Nah, sebab masa pun dia panggil dah lebih dah. Ada dia. Maka lepas daripada ni maka besar Musa. Kalau gitu apa yang berlaku tu sebab saya besar dan sebab gapo Wa'wiyah ni kena keluar daripada Mesir, sebab gapo Firaun nak bunuh dia dan dia keluar dari mana, gapo berlaku selepas pada tu dan gapo daripada faedah semua daripada benda yang kita boleh buat pelajaran bagi kita. Dah maka insya-Allah kita sambung semula insya-Allah. Nah, itu dia. Maka subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka wa azzam wa karram wa syarraf wa majjad ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha ya khairal ghafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya rahim irhamna rahmatan tammatan kamilah la nashqa ba'daha abada fid dunya wal akhirah. Waj'alna Allahumma ya Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah
ممن طال عمره وحسن عمله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولمن حضر معنا ووالديهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين